بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين العاقب الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengurusi Majlis dan juga yang amat mulia lagi dihormati Tuan Imam Masjid Dr. Yusuf. Dan juga kepada semua hadirin hadirat yang turut hadir bersama, yang sanggup merebutkan peluang keamasan untuk ambil sedikit pengetahuan, terutama sekali dalam nak menyatakan kekeliruan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita memandang dengan keadaan, dengan masalah dan tajuk yang dibentangkan tadi, itu perkara yang amat besar, keliru pun besar. Tapi memandang pada keadaan bagi pendengar ni tak sebegitu mariuh, jadi malah masalahnya dah. Kerana kita untuk mencerah pada menerangkan soal yang dibentangkan tadi mengenai dengan bila dengar tajuk hakikat. Oh, hebatnya kita orang mengaji di pondok ni. Itulah masalah batu kata kalau maknanya tajuk ni kita dibentangkan pada waktu malam, itu lagilah. Hebat. Jadi susah sekali sekaligusnya. Hingga apa dia sebenarnya masalah berkaitan dengan apa dia syariat, hakikat, iaitu masalah yang satu sahaja, bukan berlainan. Semua itu dibina di atas tapak asasnya akidah. Jadi dengan sebab itu bila kita nak membicarakan agama yang diterjemah daripada ad-din ialah segala hukum, hakam, segala keputusan, segala peraturan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengantarnya kita manusia, bukan semata-mata fikiran manusia dan aturan kita manusia secara umumnya makhluk. Hanya pengantaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hingga hukum berkaitan dengan pegangan, itu panggil usul. Usul din. Manakala berkaitan dengan peraturan zahiri, itu berkaitan dengan Islam. Kedua-duanya itu maka usuluddin berkaitan dengan iman, sebagai nak simpulkan iman. Kerana iman kalau kita tidak simpul dan kita tidak ikat, nanti akan gugur. Yang dikatakan riddah. Sebab tak panggil riddah, tak panggil murtad kepada orang kufur asli. Nah, lahirnya dengan keadaan kufur, terus menerus dalam keadaan kufur, panggil kufur asli. Tapi kalau ia memeluki Islam, telah merasa Islam, apabila kembali balik kepada kufur, lain beza, panggil riddah. Islam tu gugur. Adapun tak penuh Islam, itu kufur asli. Nah, bila sudah merasai Islam, apalagi kita ini Islam asli, turun menurun kan, daripada ibu bapa kita turun menurun Islam, lahirkan kita dengan keadaan menikah kahwin secara Islam. Bahkan kalau katakanlah melakon dengan luar nikah, tapi ibunya Islam muslimah, manakala lahir walaupun anak di luar nikah, anak dihukum muslim, kerana ikut salah satu. Hingga katakan pula, jangan kuat sangat, hingga kalau kita lelaki muslim berkahwin dengan kafirah kitabiyah, Nasraniyah atau Yahudiyah, kan dalam hukum Islam kita boleh, kita lelaki muslim berkahwin dengan perempuan kafirah yang kitabiyah, sama ada Yahudiyah ataupun Nasraniyah, tapi dengan syarat tersebut dalam kitab fiqh. Sah kita nikah, halal kita kahwin. Apabila dapat anak hukumnya muslim, kerana ikut salah satu, bapa Islam, anak Islam. Kalau perempuan muslimah berlaku luar nikah dengan lelaki, anaknya juga hukum muslim, kerana ibunya muslimah. Itu nak menyatakan kata bahawa kita ini turun menurun ibu bapa Islam, jatuhkan kita anak ni Islam asli. Nah, bagi orang yang tak pernah peluk Islam, dia panggil kufur asli. Apabila mereka terima Islam, jadi muslim baru, itu dikatakan mu'allaf. Kemudian kembali balik kepada kufur riddah, panggil murtad. Dan kita yang Islam asli, kalau kita tidak ikat, kita tidak simpul iman, ada sebab yang menggugur dan menanggalkan iman, itu panggil riddah. Sebab tu dia panggil ilmu usuluddin ni, panggil ilmu al-aqaid. Aqaid jam'u aqidah. Aqid, orang mengaji kalimah fa'il dengan makna maf'ul, aqid dengan makna ma'qud, yang disimpul ataupun simpulan. Sebab kitab-kitab Jawi panggil kesimpulan iman. Soalan iman tu di dalam ikat. Iman kita dah ada, kita kena ikat. Ikat bukan ikat biasa, simpul. Simpul ada dua cara pula, simpul mati. Orang tadi panggil simpul mati. Macam ni panggil simpul mati ni. Ada satu lagi pak, simpul juga tapi simpul tak mati. Macam ni. Ni, simpul juga. Ni. Simpul juga panggil kan? Tapi simpul tak mati. Sebab kita ikat apa dia, kotak beg kita nak musafir kan, kita ikat. Ada orang tanya, nak mati kau ni? Jangan lagi, kan nak masuk lagi barang-barang lain. Maka simpul dulu cara tak mati. Nah, cadangnya bila kita nak ukai. Adapun simpul akidah ni mati. Sebab tu dengan dalilnya, sebab itu tak memadai ba'aqidah, kena dalil qat'i, ayat qat'iyah, hadis qat'i. Sebab tu tak memadai dengan hadis dhaif ba'aqidah. Dia kena sahih, lagi pula
yang mutawatir. Tu banyak kait-kait. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan akidah, usul asal, tapak bagi binaan. Ada apa amalan solat, termasuknya puasa, ibadat, termasuknya amalan berkaitan dengan harta benda, iaitu zakat fitrah, sedekah-sedekah lain, nafkah yang wajib, dan juga apa dia haji dan umrah, semua tu panggil amal ibadah. Ini binaan. Binaan. Bila tu kembali pada Melayu tu bangunan. Kan? Panggil bangunan tak mula daripada atas, tak mulakan di atas bumi kan. Panggil bangunan. Binaan biarnya ke atas. Naiklah berapa tekak, berapa puluh lapis, panggil bangunan, bangunan. Atau Arab panggil bina. Mabni kita jadikan Melayu binaan. Bila terjemah betul bangunan. Maka bangunan merupakan porok. Mesti kena bina, membangun di atas tapak. Tak ada tapak, bangunan macam mana? Tak bukuh tak ada tapak. Sebab tu tapak tu panggil asluddin, asasuddin. Tu bicara tentang iman. Tak ada tapak, walaupun bangunan besar, hebat, elok, cantik, tapi bangunan tidak letak atas asas. Seperti orang munafik mengucap 2 kalimah syahadah. Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman. Mereka tak beriman sebab ucapan ni panggil bangunan, binaan. Kerana ini amalan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah, amalan lidah. Kalau solat terkebir mulut, Allahu akbar, amalan lidah. Tangan diangkat, amalan anggota. Bacaan, amal lidah. Fatihah dan sebagainya. Rakaat, anggota. Semua ni binaan. Kena bina di atas apa? Atas asasnya iman. Percaya kepada Muhammad Rasulullah. Percaya kepada Quran, ia dari Allah. Masih ragu-ragu, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ragu, ia ke Quran itu kalam Allah, ke rekaan Muhammad, ia ke Muhammad Rasulullah, ke dakwa saja. Hati duk ragu begitu, orang panggil tak ada penyimpul. Hak ucap tadi bagi binaan. Bila takut, solat berjemaah. Bila tak takut, tak solat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang qayyim, yang tetap, yang tegak. Jadi zahir batin. Artinya ucapan amalan lidah, perbuatan amalan segala anggota, kerja buat semua, bina semua tu binaan dibangun atas asas pegangan kita tu mengenai dengan Allah. Tu huraian dari usuluddin tu panggil iman. Manakala amalan ni sama ada ibadat, amalan cari kehidupan muamalah, amalan bernikah kahwin, berkahwin, berumah tangga dan masuk bab jinayat, semua sekali binaan. Kena bina atas tapaknya asas iman. Kemudian dua-dua itu tak sempurna melainkan dengan adanya ihsan. Itu masalah tasawuf tu. Ni syarat bagi sempurna saja. Dia nak jadi tu iman. Tu asas tapak yang tu tapak. Bila bina atas tapak telah naik bangunan. Solat apa? Bina atas. Cuba kita tengok kita orang Islam. Contoh kita orang Islam. Sekali kita kalau ditanya, apakah hukumnya sembahyang 5 waktu ini atas semua orang Islam, wajib ke tidak? Kalau terjawab wajib, okey, betul lah tu. Kalau kita kata tak wajib, apa hukumnya? Sembahyang 5 waktu sehari semalam di atas orang yang mukallaf, yakni Islam yang mukallaf, apa hukumnya? Kalau saya kata tak wajib, jadi macam mana? Bukan sekadar haram, gugur imannya. Dia kata luruh tu.
Kerana bab pegangan je usul tu tapak dah. Sekalipun tak solat, itu amalan. Bila ditanya, apa kamu pegang bahawa mengenai dengan solat 5 waktu sehari semalam dengan kaifiat tertentu. Kaifiat tu diajar oleh fiqh tu Islam. Cara rokok, cara sujud, syarat bagi sujud, syarat bagi rokok, syarat baca Fatihah, syarat bagi takbir. Ya ada syarat tu dalam fiqh tu Islam. Dia nak tanya segi usul, apa kamu pegang mengenai solat 5 waktu sehari semalam di atas kita orang Islam? Dia jawab, tak wajib. Itu bukan haram, tanggal gugurlah iman. Tak ada penyipu dah tu. Tapi kalau dia disoal, apa hukum sembahyang 5 waktu sehari semalam? Wajib. Mengaku dia tu i'tikad wajib. Kenapa mu tak sembahyang? Mu tahu dah kata wajib. Ini nafsu saya. Dia jawab, malah saya, segan saya, tapi saya mengaku sembahyang adalah wajib. Hukum haram di segi tak sembahyang, iman masih tetap. Ni kata tapak. Ni pandang beza itu dulu. Orang mempunyai harta, ya cukup syarat. Islam mempunyai harta cukup syarat. Harta az-zakawi, pelihara binatang cukup syarat. Pelihara lembu kan an'am, bukan semua binatang. Pelihara kuda tak dikatakan zakat. Binatang an'am. Maka cukup syarat. Dengan syarat di sana fiqh bicarakan harta apa yang nak wajib zakat, syarat bagaimana cara bela dan peliharanya di sana. Bukan semua bela tu wajib selalu, ada syarat tu dalam fiqh bicara tu syariat tu syariat. Kalau tak cukup syarat tak wajib. Umpama kita bela lembu banyak tapi di dalam kawasan tanah milik kita. Kita ada kebun 100 rai kata ni panggil, sini kata dalam 20 ekar. Luar tu 20 ekar lah. Kita bela lembu di dalamnya 20 ekar milik kita, kebun kita. Lalu kita bela lembu dalam milik kita. Tak mewajibkan zakat kerana tak cukup syarat. Ataupun kita bela hanya 25 ataupun 29 ekor saja. Walaupun bela di bumi yang mubah, hak bukan milik, tak wajib zakat kerana tak sampai nisab. Tu syariat duk cara. Kita kan mesti tahu syariat. Tiba-tiba bila cukup syarat 30 ekor lebih, kalau kami 40 ekor lebih, kita pelihara pula cukup syarat. Bila lagi diminta nak keluar zakat, tak wajib. Tu apa tu? Hukumnya tanggal iman. Kerana tu ijma'. Kan? Adapun tak keluar zakat itu haram. Dia mengaku wajib tapi saya tak keluar apa? Saya sayang. Masalah. Itu difaham antara iman Islam. Maka iman bercara sakut dengan asas. Manakala Islam sakut dengan bangunan. Panggil binaan. Sebab Islam dalam hadis katakan buniyal Islam. Buniyah. Terima Arab. Buniyah. Lalu kita terjemah ambil campuran Arab. Dibinakan. Sebenarnya campur dengan Arab tu. Kalau Melayu betul, dimembangunkan. Betul tak? Dibina. Bila dibina, bina atas apa? Buniyal Islam ala khamsin. Sebab tu dia panggil rukun Islam tu rukun urfi, bukan rukun hakiki. Manakala rukun Islam, muka rukun iman 6 tu rukun hakiki. Tu rukun yang sebenar. Sebab tu luput satu tak jadi iman. Rukun hakiki. Kemudian apabila kita ada iman Islam tak sempurna, melainkan kena ada ihsan. Dia panggil ihsan ni syartul li kamalil iman wal Islam. Syarat bagi sempurna, bukan syarat bagi sah. Arti tak ada ihsan tak sempurna. Ihsan ialah bercara dalam ilmu tasawuf. Jadi iman ilmu usuluddin berkaitan dengan akidah. Dalam usuluddin dia ada 3 kisim, 3 bahagian bicaraannya. Maudhu' tajuk dia mengenai dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, huraian. Kisim dia kedua bercakap mengenai dengan nubuwat, sifat-sifat kenabian.
Orang yang bila dijadikan Nabi, apalagi Rasul, mesti bersifat dengan sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Itu sifat nubuah, huraian dalam usuluddin. Dan kisim yang ketiga mengenai dengan sam'iyat. Apa sam'iyat? Barang yang kita pegang berkaitan dengan dengar daripada Quran dan hadis. Seperti kita akan mati. Ya, Al-Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Thumma innakum ba'da zalika lamayyitun. Wajib i'tikad kita mesti mati. Tapi kalau tak dengar daripada Quran hadis menyatakan harus dia mati pada akal. Allah yang Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, akidah kita. Nak mematikan ia kuasa. Yuhyi wa yumit. Dia menghidup, dia memati. Ini dia menghidup, kita hidup. Dia memati, kita akan mati. Mana kalau ia tak mau mematikan, tak mati. Kalau dia tidak menghidup, tak hidup, semua serah padanya. Dia harus pada akal. Tapi bila dia janji, kamu selepas akan hidup akan mati, wajib mati. I'tikad dia sam'iyat. Lepas mati akan hidup balik. Asalnya hidup balik sama dengan mati, harus pada akal. Boleh jadi mati tak hidup balik, boleh jadi ia hidup balik. Tapi bila Allah Ta'ala janji, kemudian kamu semua akan dibangkit, wajib kita i'tikad kata bangkit. Kalau syak, kubur, tangga iman. Bagaimana lepas mati ke hidup balik? Tu apa dah? Itu mana syak dah? Ragu tu. Tak boleh ragu. Ya, mesti hidup balik. Sebab Allah janjikan, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima ta'malun. Ayat. Tu panggil dalam usul dia sabit dengan sam'iyat. Begitu juga dalam kubur, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya lubang kubur yang kita gali untuk mentanamkan mayat, mengkebomikan mayat, lubang kubur kita gali. Pada pandangan zahir lubang biasa. Tapi lah hadis sebut rawdatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga, nasbah dengan orang mukmin. Au hufratun min hufarin nar, atau satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kita tengok biasa, tapi bila kena hadis yang ceritakan sahih, wajib kita dekat. Ya, begitu. Sekalipun tak nampak. Ini panggil sam'iyat. Apabila bangkit akan diterima balasan, ada hisab, ada periksa amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita akan diberi surat catatan. Hak kita ada kerja pada dunia semua ada catat. Ada catatan oleh para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Tidak. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu tu, malaikat. Kita i'tikad, ya. Sekalipun kita tak nampak, malaikat ada catat kita ni. Ni, kita nampak dengan manusia begini, kita nampak lebih berapa kan. Tapi malaikat tak nampak tak? Tak nampak. Walaupun tak nampak, kita yakin kita kata ada malaikat ada catat kita. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kita pakai kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin. Bahkan kamu ingkar ke hari kiamat. Mu tak percaya kata ada hari balas. Sedangkan ada atas kamu malaikat yang tulis. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ada malaikat ada jaga amalanmu, apa yang kamu kerja semua. Sebab kamera ni lah. Kan kita tahu tak ada kamera, kita beringat orang nak mencuri, kalau mencuri dah kita ingat ada kamera, hantar balik curian. Itu dah. Dia curi. Dia ingat tu tak ada manusia lah. Pada pandangan zahir tu, malaikat tak nampak, jin tak nampak, Tuhan tak nampak. Pada pandangan mata. Balik kita tengok. Dia hantar balik. Siapa boleh tengok? Masa curi pun boleh tengok, hantar balik pun boleh tengok. Sebab dia tahu kata kamera tu. Dia nak kata tidak pun tak boleh. Tapi kalau kita yakin bahawa kiraman katibin raqibun atid dia catat kita, kita nak berani ke curi?
Orang suruh amanah kepada kita, kita nak khianat ke amanah. Sebab malaikat tahu, dia catat. Lagi surat catatan tu akan dihala kepada kita, akan kita baca. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Kita tahu kata akhirat esok, surat itu akan dihala pada kita sambung. Ada riwayat hadis, bila tiup sangka kala yang kedua kita hidup. Lepas pada hidup akan dihantar ke angin rom, mari segala surat hak catat mana disakut beruk dalam leher. Bila sakut di leher kita masing-masing, malaikat mai ambil daripada leher kita. Bila ambil, dia walak. Kita pun terima. Hasil ni, ada yang terima kanan, ada terima kiri. Sekalipun kita tahu kata terima kiri adalah ahli neraka. Ahli neraka nak terima kanan tak boleh. Allah Ta'ala mengerahkan terima kiri. Maka Tuhan sebut, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Itu semua tu panggil usuluddin bercara mengenai dengan sam'iyat. Cuba kita ragu hak kiamat, bukan mukmin. Tangan iman. Itu mengenai dengan iman. Kemudian bila kita tahu gitu, wajib Allah perintah atas kita bila kenal dah Allah. Dia pun wajib atas kita salat. Kita pun terima, mengaku wajib serta kita buat, itu taat dia panggil. Maka di samping kita taat, kadang-kadang hati kita ni ada lagi campuran kalau tak bersih. Kerana kepentingan dunia pada kita suka buat kebaikan, suka membagi sesuatu, suka tolong manusia, tapi hati kita tolong kerana apa? Kerana keduniaan, kerana kenamaan. Tu orang panggil tak ihsan. Maka tu ulama berbincang, kalau kita macam tu, adakah dapat fadilat balasan, pahala? Ulama kata, Syekh Izzuddin kata, kalau kita ada campuran yang kerana keduniaan, maka pahala tak ada. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hak ni pulang kepada ba'i, mana lebih tinggi kebangkitan? Yang dia buat kebaikan ni kerana Allah adalah 50%, kerana dunia pun ada 50%. Itu tidak ada pahala. Tapi kalau kita buat kerana Allah 60%, 70%, kerana lain tu ada 30%. Jadi bolehlah balasnya kalau ada 20% lebih pada setengah. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, walau sikit cara sikit ada habuannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu khilaf ulama dalam membicarakan bila kita buat rupa kebaikan tapi kerana kita tu berlainan daripada Allah. Tak ada khilaf ulama sikit tentang pahala tak pahala tu. Situ. Adapun kalau kita buat kerana keduniaan tu, hak tu dipanggil riya. Semua tu panggil tak ada ihsan. Jadi tak sempurna amal tadi. Terkadang maksiat dalam batin kita. Hatu-hatu ilmu ihsan tu. Maka iman, Islam, ihsan. Ambil dari mana tu? Dari hadis Jibril alaihissalam, dia mari sama Nabi dengan ringkahnya, hadis panjang yang masyhur. Masuk dengan rupa manusia, dengan siapa para sahabat yang ada semasa itu boleh lihat, tapi tak siapa kenal. Masing-masing duk tercengang, siapa ini? Tak siapa kenal. Masuk-masuk rapat. Adnu, adakah boleh aku hampir? Jawab Rasulullah SAW, sila. Udnu. Masalah mari duduk luar itu. Izin masuk, sila. 3 kali dia ulang. Adnu, bolehkah aku hampir? Maknanya boleh aku masuk? Nabi SAW, udnu, sila masuk. Hampir 3 kali dia masuk. Sahabat tengok, mari mana daerah ni? Tak kenal. Masuk duduk rapat, pelaga lututnya hampir dengan lutut Rasulullah SAW. Pelaga gitu. Kemudian hantarkan 2 tangan di atas pohonnya. 2 pohonnya. Maka ulama bercara nya tu klik ke mana? Hantar tangan atas 2 pohonnya. Kata setengah nya seorang, yang ini Jibril. Tak, pohon dia sendiri. Ada setengah kata 2 pohonnya Nabi SAW. Mana? Dia letak tangan atas pohon Nabi, pada lutut Nabi. Ajib.
Akhir dengan rekah cerita, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Panggil itu pun ajib sahabat. Kerana puak sahabat panggil dengan adab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, tu panggil begitu. Tapi dia mai pak duduk tu rapat ajib lah. Orang tak kenal lagi, ya Muhammad. Main begitu. Akhbirni anil iman. Cuba kau ceritakan apakah iman. Maka dia jawablah, kita nak mengaji kata rukun iman adanya 6 perkara. Ambil dia hadis tu. Dia jawab bahawa kau percaya dengan Allah, aku percaya dengan segala malaikatnya, segala rasulnya, segala kitab. Aku percaya dengan Allah, segala kitabnya, segala rasulnya dan segala malaikatnya, dan dengan hari kiamat dan qada dan qada, semua dari Allah. Bila Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam sudah siap, dia kata sadaqta. Sahabat kata, apa orang ini tanya macamnya orang tak tahu. Tapi bila orang jawab, dia kata sadaqta. Rupa-rupanya dah pandai. Jadi ajib lah. Dia kata pula, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Itu satu riwayat. Satu riwayat dia tanya Islam dulu, iman. Ada satu riwayat iman dulu, Islam. Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, kita dah panggil rukun Islam 5 dah. Dia jawab itulah, bahawa akan mengucap, akan mengaku alla ilaha illallah ila akhirih, dan bahawa akan mendirikan salat dan akan memberikan zakat, akan berdiri zakat, berpuasa Ramadan dan haji hingga akhir. 5. Sadaqah seperti tadi. Lepas tu dia kata pula, akhbirni anil ihsan. Kau ceritakan apakah hakikat ihsan. Kalau terjemah betul-betul, ihsan makna buat baik. Hasuna yahsunu arti baik, elok. Manakala ihsan, ahsana yuhsinu, ihsan mengelokkan, mencantikkan, menyesuaikan, orang lain kata gila. Itu makna ihsan. Dia jawab, anta'budallaha, bahawa akan ibadahkan Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan, seolah-olah akan melihatnya. Akan ibadatkan dia seolah-olah akan lihat dia. Ibarat kalau kita sama kita ni duduk beradab ini, tentu kita beradab kan? Kita beradab dengan orang besar, kita masuk dengan adabnya, duduknya cara beradab, kerana kita mengadap orang besar, kerana kita tak nampak. Tapi kalau tak ada, nak beradab dengan siapa? Allah Ta'ala waib dari pandangan zuhir. Waib pada pandangan zuhir, tapi zuhir lagi batin, ikut kita ada. Sebab Allah panggil az-zahir wal batin. Nasbah kita tak percaya, batin lah Allah. Nasbah kita orang mukmin, zahir lah Allah. Ada dalam etika kita bahawa Allah tak ada. Dalam etika kita Allah sedia. Dalam etika kita Allah Maha Esa. Lagi pula Allah qarib, Allah yang hampir bukan jauh. Kata hati pe makam ihsan tu. Sekiranya fa illam takun tarahu, maka jika engkau tak lihat dia, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya ia Allah senantiasa lihat engkau. Ini yang panggil apa dalam istilah ngaji ilmu tasawuf, ka'annaka tarah, panggil ini maqam musyahadah, ataupun dengan kata lain syuhud. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika kau tak nampak dia, kau terasa bahawa ia senantiasa lihat kau. Itu panggil maqam muraqabah. Masa kita duduk dalam masjid begini, ya adanya cermin hitam, gelap. Sekiranya orang duduk luar tak nampak kita, tapi kita nampak orang luar. Maka orang duduk luar, dia terasa kata ada orang dalam, duduk nampak dia, maka dia pun baiklah. Kalau dia masuk nak buat benda tak elok pun, dia tak berani dah. Walaupun dia tengok luar tak ada orang, tapi dia ada, dia yakin kata ada orang dalam. Orang dalam ada, orang dalam nampak dia duduk luar, maka dia baik juga. Dia panggil maqam muraqabah. Tu dalam ilmu tasawuf dia panggil. Jadi hak jawab iman tadi tu ilmu usuluddin bercara. Jawab Islam tadi tu kitab fiqh syariat zahir dia bercara. Ihsan tu kitab tasawuf bercara.
Lalu tu ulama ambil daripada hadis. Setelah ia tanya mereka, lepas tu dia tanya mengenai akhirat, mengenai kiamat, mengenai tanda kiamat, sudah selesai, dia pun bangun pergi. Baik, selalu. Lepas tu Umar, salah seorang yang meriwayatkan dia ni, mencerita dia ni, Umar kata, aku tercengang dan ajib orang yang menanya tu siapa. Selepas 3 hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya aku, Umar, muntahukah manisa'in? Muntahu tak? Siapa yang bertanya kemarin? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu, mana kami tak tahu. Itulah Jibril. Jadi puak sahabat boleh tengok. Tapi yang bentuk manusia lah. Itulah Jibril. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril. Sengaja dia datang sama mai sama kamu, buat rupa soal tanya aku. Tapi sebenarnya saya nak ajarkan kamu agama kamu. Lalu ulama istinbat daripada hadis itu, bila sebut kalimah agama mesti melengkapi iman, Islam, ihsan. Sebab itulah kita Jawi baik, kita Arab baik, bila sebut ad-din melengkapi atasnya, melengkapi ia akan 3: iman, Islam, ihsan. Iman sebagai tapak untuk nak buat bangunan. Tak ada tapak tak panggil mukmin. Kalau buat-buat apa, mukmin zahiran macam orang munafik. Mukminun zahiran la batinan. Kena ada asas. Baru mukmin zahiran wa batinan. Lepas tu naik bangunan di atas. Ini panggil amalan. Amalan tu innal ladzina amanu wa amilu, bukan? Wa amanu wa amilu. Maka amilu dia ada zahir, ada batin. Hak batin itulah dia panggil tasawuf, ihsan. Maka iman sebagai asas, amalan sebagai bangunan di atas, hingga sambung naik hilang berapa tekak pun syarat bina atas asas yang kukuh. Kalau tidak rubuhlah. Apa tu? Nak sempurna, nak elok, nak mencantikkan ihsan. Ini sebagai tengok. Pintu saja tengok lapu, bukan sekadar nak mencerahkan, tengok dengan warna macam bintang, tak bintang pula tu. Berkerlipan tu. Tak apa tu, nak ihsan ni. Kalau sekadar nak cerah, putih gini pun cukup dah. Lapu yang putih cukup dah untuk nak mencerah. Tapi dah, kuning pula, macam-macam pula hiasan. Ini ihsan. Tu. Maka dalam ihsan inilah bicarakan ilmu tasawuf. Campur dengan hati. Mesti kita kena kenal dalam hati kita ni. Kita kenal zahir kita, kita kena jaga diri. Dan Allah Ta'ala kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfus jamak pada nafsin. Nafsin itu arti diri. Diri boleh dimaknakan dengan tubuh. Diri juga diartikan hati. Tengah ngaji pula kalimah nafs. Lepas tu dah bila terjemah Jawi, ilmu mengenal diri. Apa makna diri? Diri makna jasad kita kena kenal. Diri kita ni hak siapa? Walaupun kita idafat kepada kita, saya, diri saya, idafat diri kepada saya. Hakikat hak siapa? Hak tuan saya. Bukan hak saya tu. Hak tuan saya. Tuan telah bahasa kita panggil Tuhan. Diri saya hazahullah. Diri ni hak saya, hak tuan saya. Sebab kalau hak saya hakikatan, kita nak buat apa ke diri boleh saja. Boleh tak kita nak turis diri supaya berdarah yang tidak ada satu sebab? Tak boleh. Kita nak minum minuman keras menghilangkan akal. Boleh tak? Syariat kata haram. Sebab apa haram dah? Diri kita ikut kita lah. Ni menunjuk tu bukan diri hak kita. Sebab tu qu anfusakum tu kamu jaga, beringat. Sebab tu kita dilarang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu tu kepada tempat kebinasaan. Sebab tu haram kita minum minuman keras, haram buat menyakiti diri, haram bunuh diri.
Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kita bunuh diri sendiri, ikut aku, diri aku. Ambil senjata, pop. Ambil pisau, pop. Orang kata, jangan, ikut aku, diri aku. Bukan diri aku, kalau dirimu aku tak kata apa. Diri hak Tuhan. Itu ilmu hakikat bercara. Dia berasa gitu. Lalu tu wajib kita bercara sebagaimana orang mai kirim barang di rumah kita. Orang nak musafir ke Mekah, ambil motor mai simpan, tolong simpan, tolong bercara dia nak tinggal seminggu. Kita sebagai amanah jaga motor bukan milik kita, milik hak saudara kita. Kita jaga amanah saja. Begitulah diri kita, harta kita idafat dari segi syarak. Tak kalau kita beli dengan sah cukup hukum syarak, maka walaupun asalnya katakanlah motor kereta hak tuan punya, tapi dia nak jual. Kita tengok setuju, suka dengan harga yang bersepatutan. Setuju, bila setuju ada akad. Sebagai nak tunjuk tak redha. Kata si penjual, aku jual kereta ini kamu dengan harga 100,000 ringgit. Kita aku belilah, itu ijab dan qabul. Sudah dia serahkan anak kunci kereta kepada kita, kita pak ambil serta berpindah milik syarak pada si tuan punya kepada si pembeli. Pindah jadi milik kita. Lalu ni sebab ini kereta saya. Kalau dulu belum beli, ini kereta saya. Mana nak beli lagi? Kalau kata boleh ke? Ini kereta saya. Ini kereta saya dah tempah untuk nak beli. Boleh? Nak kedai gitu. Faham tak tu? Tu syariat. Ini kereta saya ni. Mau beli? Belum. Saya nak beli. Tak apa. Tu muraknya. Temu dengan satu perempuan. Ini isteri saya. Mau kahwin bila? Dah. Tunang saya. Tu murak sah. Tu cara mengaji tu. Dari mana kahwin tak lagi? Tunang saja akan kahwin lepas bulan puasa. Tu murak begitu. Ini apa sebab tu lah. Diri saya, hakikat diri hak Tuhan saya. Diri aku, diri hak Tuhan aku. Ini rumah aku, rumah milik syarak hak aku. Hakikat hak Tuhan aku. Sebab tak boleh kita nak merutuhkan, nak merubuh. Sebab bukan hak kita. Melainkan diizin oleh Allah. Illa bil haq wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Sebab tu kalau kita bunuh diri sendiri intikah halal bunuh, kubur. Tak boleh. Tu dia haram sebab bukan hak kita. Melainkan bil haq dengan sebenar, lahana sebenar. Pemerintah, pemimpin Islam, raja Islam, bila orang ni melakukan sesuatu yang dikena bunuh pada syarak, maka dia bunuh. Kita panggil kata dengan sebenar. Itulah nak menyatakan kata bahawa setiap ibadat, muamalat, berjual beli, sewa menyewa, beri berhutang, gadai bergadai, muamalat. Bab munakahah, bernikah kahwin, bercerai berai, iddah, semua tu syariat. Tak ada syariat, jadi ikut rasa lah. Tak ada syariat, ada peraturan. Sebab tu kita nak tahu syariat, apa hukumnya, daripada ini haram, macam mana jalan halalnya. Dia. Lepas tu bila nak cari jalan halal, bagaimana syarat bagi sahnya, tak jadi halal. Seperti perempuan dan lelaki ajnabi, tak jadi halal. Nak jadi halal kena kahwin. Nak kahwin ada syarat dia. Tu semua tu syariat bercara. Kalau tak ikut syarat berkahwin tidak sah. Berkahwin perempuan masih dalam iddah, belum selesai dengan suami dulu, tidak sah. Tu syariat bercara tu. Tu fiqh. Apa kita nak tinggal syariat? Tak boleh. Tak ada akidah, tak boleh, tak ada asas dimula lagi. Mesti ni, dua ni mesti ni. Lepas tu untuk nak sempurna supaya ikhlas kita kena. Tu hak ihsan mari. Lepas tu tiga-tiga ni mesti dah agama, iman, Islam, ihsan. Maka nak katakanlah bila kita mengaji dalam makam ihsan, dia ada makam darajat yang rendah, naik menengah, naik meninggi, supaya kita mengaji sekolah. Ibtidai darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu naik sekolah menengah pula. Naik pada
Ayu anak dia. Begitu dalam ilmu fiqh pun dia ada peringkat awal. Kena dulu bab wuduk, bab apa, kerana ini amalan harian. Kalau kita tidak nak menego, belajar saja tu fardu kifayah ataupun sunat muakkadah. Tapi kalau kita azam nak berniaga, wajiban kena belajar menego. Tu. Nah, adapun apa dia hakikat itu daripada ilmu tasawuf yang maqam dia tu. Maqam dia. Pertama kali kita kena kenalkan apakah dalam hati kita, nak kenal sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ada orang macam tu. Kita mari dalam hati kita tu berasa sombong, megah, itu panggil apa? Sedangkan dalam hadis kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibri. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sekadar biji sawi je daripada kesombongan, membesar diri. Bila sahabat dengar terkejut. Sahabat dengar sebab terkejut, ya Rasulullah, Allah macam mana kita di kalangan kita suka pakai pakaian baru, kasut baru, kalau kata kereta ke baru, apalagi orang kaya raya selalu silih. Tahun ni pakai yang ni, tu model baru, beli model baru pula. Macam mana? Rasulullah SAW bukanlah suka kepada yang baru, kepada pakaian yang elok, cantik, mahal tu, bukan dia. Itu takabur. Takabur ialah apa dia? Takabur yang dimaksudkan situ ialah batarul haq ghamtun wa ghamtun nas. Itu dia, memandang rendah kepada manusia lain serta tolak hak sebenar. Tu maksud kibir. Bukan arti pakaian baru, bukan syarat suruh pakaian baru. Hari Jumaat begini takkan disunatkan kita membaharui, menghiaskan sekadar mampu. Hari raya pula disuruh kita hias sekadar mampu. Hari-hari berkenaan, tak itu kan syarat suruh. Tapi sahabat faham secara umum. Dia kata tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hati sebiji sawi saja kibir, rasa besar. Rasa suka, dia faham begitu. Bukan bunrak begitu. Makna kibir itu ialah batarul haq, tolak akan hak sebenar. Tahu dah ini sebenar, tak terima. Tu sombong dipanggil. Dulu kita tak tahu, kita tolak sebab kita tak tahu. Baru kita belajar, hak ni hak ya sebenar, terima. Dia panggil tak sombong. Tapi tahu dah kata hak sebenar, tolak juga. Dia panggil sombong. Serta pula wa ghamtun nas, memandang rendah ke manusia. Tu makna dia. Itu apa tu? Bukan duduk di luar, di hati. Dia panggil sifat kibir, dengan kata lain takabur. Tu Allah Ta'ala sifat iblis sebab jadi kufur tu berpucar daripada takabur lah tu. Aba wastakbara ay takabbara. Tu makna dia tu. Dia tolak hak sebenar, tu asal. Kita kena, bila kena, apa sifat lawanan dia? Lawanan kibir, lawanan dia tawadhu. Apa? Rasa rendah diri kerana Allah. Tapi kalau rendah diri kerana lain, salah lagi, kerana Allah. Sebab ada dalam hadis, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba thulutsa dinihi atau kama qala. Siapa rendah diri ke orang kaya, tapi rendah diri ke orang kaya kerana apa? Kerana kekayaannya tu, dia rendah kerana kekayaan tu. Hilang 2/3 agama. Arti kita disuruh rendah diri, tapi rendah kerana Allah. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Muhammad perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakhfid, bahasa kita kan kopat ni merendah. Merendah olehmu akan dua sayapmu. Waqfid janahaka, rendah olehmu akan sayapmu. Kalau pakai zahir ayat tu, Nabi ada sayap. Kalau dia dakwa kata kita nak ikut hanya Quran, bagaimana datang begitulah. Hebatnya. Sebab Allah Ta'ala sadaqallahul azim, Allah benar. Kalau benar Nabi ada sayap.
Mana? Allah Ta'ala kata waqfid janahaka limanittaba'aka, dan merendah ulemu khafadha yaqidu khafa pada lughah makna merendahkan. Janah sayap. Tengoknya, binatang yang ada sayap, janahain dua sayap, burung ada sayap. Merendahkan ulemu akan sayapmu tu. Nabi ada sayap kau. Tu kena kenal Nabi pula tu. Nabi manusia. Ana basyarum mislukum, manusia ada sayap kau. Kalau ada sayap luar biasa. Apa Allah Ta'ala kata suruh merendahkan sayap? Ini kena bertolong dengan ilmu balaghah. Cakap lagu ni pada kinayah. Kinayah daripada tawadhu' ulemu, rendah diri ulemu Muhammad. Mu tu lebih. Sedangkan mu sayyidil khalqi wal anam. Semua makhluk mu lah sayyid. Semua anbiya mursalin mu sayyid. Tu pengulu sekali segala nabi-nabi mu pengulunya. Hatta anak cucu Adam, bahkan manusia semua mu pengulunya. Itu lebih. Tapi sifatmu rendahkan. Wirasa rendah. Itu ibarat rendahkan sayap. Sebab apa? Di tasbih kita tengok anak burung dengan ibu dia macam mana. Anak burung kan, bila ibu mari upan, panggil upan tak sini? Panggil makanan lah. Bila ibu burung banyak makanan ke anak, anak macam mana anak dia? Prak. Tak itu sayap dia. Ni nak nampak gambaran cakap Quran tu. Yang rendah ini ke ibu dia main nak suap upan dia, suap ke makanan. Cek dengan mulut cek sayap. Dia rendah. Dan setengah-setengah burung bila dia beralah, dia rendah sayap mana dia tak lawan, Mari hok nang dia galah. Akak bulu di sayap dia rendah. Kita tengok, ni cara rendah. Kalau burung dia pernah sungguh sayap dia. Rendah gitu. Maka inilah yang Allah Ta'ala kata, Muhammad, kamu rendahkan diri atas sayapmu itu. Yang ni maksudnya jana mana lambung. Rendahkan lambungmu. Bukan suruh perendah gitu. Rasa hatimu tu berasa rendah kerana dia adalah makhluk aku. Dia adalah kejadian aku, manusia seperti kamu. Kamu rendahkan. Tu dia tidak nafi kamu lebih. Sebab tu dia hormat sangat. Berarti kita dah baca wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Tu sifat rendah dia tu. Maka kita nak kenal ini panggil kibr, takabur. Itu sifat mazmumah. Tukar yang tu ganti dengan tawadhu. Tawadhu mana rendah diri, tapi kena kerana Allah. Kalau rendah kerana lain, tadi. Itu nak kenal yang tu dah dalam ilmu tasawuf bicara. Bila kita menyuci yang tu dulu, hati kita kenal sifat kekotoran sakut dengan hati. Itu panggil sifat mazmumah. Ujub, riya, hasad, dengki, dendam, namimah. Tu sifat macam tu. Orang panggil bila terkenal yang tu, kita usaha menghilangkan, menyuci, membasuh sebagaimana kain kita kena kotor, kena cemar, najis, kita basuh tu menyuci. Bila kita menyuci, dia suci. Begitu hati, bila kita dia suci. Bila suci itulah hias pula. Dihias dengan sifat mahmudah, sifat tawadhu, sifat ikhlas. Waktu nak kenal tu dalam ilmu tasawuf bicara. Bila dia suci situ, naik maka dia tinggi. Lagi dia cemar kotor dia tak boleh. Tengok pokok kayu, kalau dia nak naik tak subur. Bila ada pokok kayu lain dia petani kata apa? Semok. Bila hutan terlalu banyak, ada pula satu bahagian rumput yang mengkarutkan pokok-pokok, menyebab dia naik tak boleh. Lalu kita orang bela tu tak? Duk tebah, nampak rumput naik tebah, bubur baja, diruh, dia bela, maka dia subur. Begitulah hati kita. Kalau lagi ada sifat mazmumah, macam ada sifat karut marut duk. Kita nak subur tak boleh. Kalau buat kebaikan apanya, karut dia. Anak durian kita tanam, anak rambutan kita tanam, tapi dikarut oleh satu, tak boleh nak naik dia ni. Bila kita buat, yang naik subur. Hati begitu. Sebab nak kenal sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Tu mengaji tasawuf. Kamu semua tu jangan lupa asas akidah, jangan lupa. Hak ni nama elok saja, hak ni hak asas.
Kita tinggal yang ni mari sidang bimbanglah. Asah tak ada, naik bangunan selalu besar, bangunan cantik, asah tak ada. Gepo sikit lalu betul. Itu bandingnya. Jadi apabila dia suci hati, maka dia akan naik. Kesuburan dia naik. Kesuburan iman dia mari. Kesuburan apa dia ketakwaan amtithalul awami wajnaman dia kemai subuh. Tu dia. Apa tu bila dia naik situ, siapa Allah Taala buka bila hati dia tu suci, Allah bukakan asrar rahsia nasbah yang lain. Tu yang panggil asrar ilahiyah. Tu dia. Ni kita dakwah amanah situ selalu. Tu lagi kotor. Jangan kita letak hati begitu. Kita hanya membersihkan hati kita. Akidah wisahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syariat dia faham ke cara-cara kita buat amal. Kaifiat amal, kaifiat wudu, kaifiat solat, kaifiat zakat dan sebagainya. Ada kaifiat di cara-cara. Kenal hati kita kenal. Apabila kita Allah Taala angkatkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tak ada siapa boleh angkat, Allah yang angkat. Bukan kita nak angkat sendiri. Kadang kita mengaku saya sampai ke mana? Tak Allah yang mengangkat, bukan kita yang angkat. Betul? Tu dia panggil ilmu tu. Apabila dia suci bersih, maka dia panggil Allah Taala mencapakkan rahsia ilahiyah laduniyah. Itu dia. Terkadang orang ni orang alim dalam medan zahir syariat, tapi apa yang dalam medan hakikat Allah Taala tak capak bi asrar. Dia tak ada tahu. Apa cerita Khidir dengan Musa tu? Musa sedekah zahir dia tu nabi lagi rasul. Dia boleh bercakap dengan Allah sendiri. Boleh tanya Allah sendiri. Tapi Allah Taala bagi tahu ke dia sekian untuk dia. Tapi Khidir bukan nabi, atau satu riwayat kata wali. Ada satu kaum kata nabi. Sekalipun nabi, Musa lebih lagi nabi lagi rasul. Ada juga pendapat dhaif kata rasul. Kalau kata rasul, Musa lebih lagi rasul yang memimpin Bani Israel. Rasul daripada ulul azmi, tinggi lagi. Tapi cara pengetahuan tak mesti orang tinggi tahu semuanya. Kita mengaji tinggi, doktor, profesor tinggi, tapi bukan tahu semua. Kadang-kadang ni orang kampung je, orang awam, tapi dia tahu. Yang ni tak tahu. Sebab tu jangan berbangga. Bila kita tahu, syukur nikmat Allah SWT. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah allazi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau kita tahu banyak, kita bangga. Tu tak pergi syukur, nak pergi ke sombong tadi. Itulah. Sebab tu hakikat dengan syariat dia tak ada berlainan. Ketika Khidir cabut papan apa tu, bot bahtera, bot kapal kata gila. Bila ketika dia buang gitu, ya Musa tengok, akharaq, apa dia, akharaq taha lituriqa ahlaha. Kamu duk mencarikan bot ini supaya tenggelamkan lah. Sebab apa Musa tegur? Betul Musa tegur, kerana syariat salah. Hak orang lain, rumah orang lain kita pergi duk cabut dinding. Itu kan, rumah orang lain kita pergi duk cabut tangga dia, sarah pada sarah, tak boleh syariat. Tu yang Musa tegur tu, betul syariat. Kerana hidup hak orang lain kita hidup guna dengan tak izin tuan punya, yang panggil zalim. Tu yang Musa kata tu. Laqad ji'ta syai'an imra. Mu ni buat kerja perkara ni yang ingkar ni. Tapi Khidir tak ada, cuma sekadar kata, tidakkah aku dah kata kamu bahawa mu tak boleh nak sabar? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kata dari awal dah, tak kalau mu nak belajar dengan aku, kata mu tak boleh nak belajar, mu tak kuasa nak sabar. InsyaAllah aku akan sabar. Tu Rasul, pas kita orang awam. Sebab tu jangan dakwah sekali pun siapa, jangan dakwah tu takut sekali. Iblis nanti dia begini, kita dakwah pun siapa, bau ni kena ni.
Takut sekali sebab tu kena ada murabbi. Murabbi yang mendidikkan kita baik syariatnya, akidahnya dan hakikatnya. Yang tak ada murabbi, takut syaitan lah gurunya. Bukan bagi gaib, syaitan pun gaib, malaikat pun gaib, jin Islam pun gaib, jin kafir pun gaib. Maka semua tu ada gini. Semua tu pendakwah. Malaikat dakwah kepada baik semata-mata. Syaitan berdakwah kepada kufur semata-mata kalau boleh. Jin ada dua. Mukmin kafir. Semua manusia mukmin kafir. Nak gaib banyak ni. Kemudian apabila itu dia kata, tidakkah aku pernah kata katamu tak puasa nak sabar? Oh maaflah. Qala la tu'akhilni bima nasit. Maaflah, mu jangan ambil salah lagi. Aku terlupa. Tengok cara-cara Rasul tu. Aku terlupa. Tak apalah. Hebat lagi lah. Setelah turun daripada kapal, berjalan bertemu kanak-kanak duk main. Kanak-kanak yang belum balik. Kalau pada Zuhir bersih, kanak-kanak tidak ada dosa. Sekalipun kalau dia buat perkara dosa, perupa saja dosa. Tak berdosa lagi kerana dia belum kalah. Hebat lagi pada buat kapal tadi. Ambil budak, bunuh. Ambil kanak tu bunuh. Lepas tu ada khilaf ulama cara dia bunuh. Ada kata cabut leher. Dia kata pacung. Mati. Allah ni hebat pada tadi lagi. Yang Musa tak kadut tu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Allah, Musa kata, adakah patut aku lagi bunuhkan kanak-kanak yang bersih? Nafsan zakiyatan, setengah kiraat zakiyatan, kanak-kanak yang bersih daripada dosa. Rupa dosa pun tak ada. Diri kanak-kanak dia tak berdosa dah. Kalau kerja sebut salah apa rupa saya salah, dia tak salah lagi. Apalagi zakiyatan, bersih, bi ghairi nafsin. Kadang-kadang kanak-kanak ni walaupun dia tak balik, kadang dia pandai bunuh. Apalagi kanak zaman sekarang. Umur 10 tahun tak balik lagi, dia pakak. Rupa dia. Dia berdosa ke tak? Dia tak berdosa lagi sebab dia belum balik. Tapi rupa dia salah, berhak ambil tindakan balas dengan syarat-syaratnya. Ni bi ghairi nafsin, makna budak suci yang kamu bunuh dia ni. Laqad ji'ta syai'an nukra. Demi sungguhnya engkau ni mu ni adalah kerja perkara mungkar ni. Maka dia jawab tambahan sikit pada dulu. Dulu dia kata alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bila kali yang kedua dia kata alam aqul laka. Tambah laka lagi. Dengan ayat Quran ni hebatnya. Dulu alam aqul innaka. Alam aqul laka innaka. Tambah laka. Bina tahap dulu. Takkah pernah aku kata ke engkau? Dulu tak pernah aku kata. Takkah pernah aku kata ke engkau? Dulu aku kata dah. Lantas tati'a ma'iya sabra. Dia kata ginilah. Kali lagi kalau aku tegar juga pakai kita dua ni. Lainnya jalan lah. Ada syariat Zuhir. Hak ni syariat batin. Dengan ringkas kita dia. Sampai bila dia nak. Sampai dia tahaza firaqu baini wa baina. Sampai kali 3 kan. Ringkas cerita. Sebelum pada dia nak bercerai. Dia kata. Wa ma fa'altuhu an amri. Semua yang aku buat tadi itu. Bukan semata dari aku. Bukan dari semata nafsu aku. Bukan. Dari Allah. Allah bagi tahu pada yang ni panggil ladun. Sebab di Umi dia kata wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladun, apa ladun? Dengan mana inda. Ladun terus dari Allah, tak ada berwasitah. Ada wasitah dengan malaikat. Ada wasitah manusia macam kita ni dapat ilmu dengan melalui belajar mengaji panggil ilmul kasbi. Nak reti satu-satu dengan huraian guru, dengan kita tanya bagi kita dapat melalui usaha. Tanya, menanya, huraian, belajar, baca dan sebagainya. Dapat kita tahu melalui panggil kasbi. Ada apa ni tak? Duk dia Allah capak. Dia reti suatu perkara. Alhamdulillah.
Allah capok pak buka satu perkara tak pernah yang kita dak merenung, tak faham masalah. Pop buka. Faham. Siapa tu? Melalui siapa? Kalau melalui malaikat, ilham daripada malaikat. Tu dia. Dia panggil wahyu ilham. Begitu kepada Khidir, tak ada melalui ke Musa dak. Tak ada melalui ke Allah Taala. Terus wa 'allamnahu, kami ajarkan dia hamba ni abdan min ibadina, kami ajar dia ladunna, min ladunna, dari sisi kami tu. Tak ada berwasitah lah. Ilma, panggil ilmu ladunni. Nak pergi situ pasal dia bersih. Kita kota ni jangan kita kata ladunni, lama kena halanya. Ni takut ni. Dakwa takut dakwa kena dakwa batilah kan. Bagi kena bentang dengan orang alim syariat, alim akidah, hakikat, tiga-tiga tu. Jangan nak bentang. Ni hakikat semacam tak tahu syariat rusaklah. Siapa semayah hanya dalam hati. Ada setengah zaman dulu pernah kita jumpa lah. Satu orang tu yang musyrik ayah dia, ajib ayah dia. Siapa punya lepas waktu zuhur, lepas ayah dah semayah. Semayah dah. Semayah bila? Nyak. Sampai masa asar, anak kata semayah dah. Dah semayah. Ajib anaknya. Akhir sekali ni aku nak berserta dengan dia. Kerana waktu maghrib dia waktu sepik kan. Rela anak tak semayah. Duduk sekali dengan ayah. Ayah pergi situ, dia pergi situ. Bila masuk maghrib, ayah di sini, dia sekali semua dengan siapa habis maghrib. Rela dia tak semayah maghrib. Nak perhati tengok ayah dia. Sampai habis maghrib masuk isya. Ayah, semayah maghrib tak ni? Dia nak jawab macam mana? Dah semayah bila kena sekali dengan anak ni. Sampai habis maghrib. Nyata dah lah. Macam mana ayah kata semayah? Tengok saya tak semayah lagi dengan ayah. Ayah semayah macam mana? Dia sekali. Waktu dia marah ke anak dia. Ni anak dia cerita. Marah ke anak. Mung tak erti madani kamu 1, 2, 3, 4. Tunjuk pada guru dia. Tu. Nah, apa tu? Dia panggil silat dari segi ilmul batin. Dia betulkan dengan ilmul batil. Batin asal dengan nun, betulkan jadi lam. Batil. Rusaklah. Itu apa dia betulkan masalah ilmu hakikat. Semaya batinnya ada dalam syariat, ada. Ketika kita uzur kan. Apabila kita uzur, semayalah kamu berdiri jika kamu sihat. Salli qa'iman wa illam tastati' fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu semayalah berdiri, jika kamu tak kuasa berdiri, kamu semayalah duduk. Wa illam tastati', jika kamu tak kuasa lagi duduk, fa muttaji'an, semayalah keadaan berbaring, kanan atau kiri. Mengikut selesa kita lah. Kalau dua-dua sihat kedua, aulanya kanan. Lama kanan. Wa illam tastati' lagi fa mustalqiyan, terletak. Maka habislah kita macam ni manusia. Berdiri, duduk, berbaring, meletak. Bila meletak tu habis dah lah gerak gigi kita letak. Bila meletak tu kalau masih kepala ni boleh gerak, rokok. Allah. Sami Allah. Allah sujud kena sikit pada tu. Kalau boleh, kalau tak boleh hanya pelupuk mata. Tak boleh nak bergerak dah. Tu tak gerak dah nak bergerak. Leher pun kerana terlalu sakit sangat, tapi masih hatinya sedar. Maka semuanya pelupuk mata. Allahu akbar, rakaat. Sami Allahu liman hamid. Allahu akbar, sujud. Dia nak rakaat lain nak bergerak tak ada. Tu semaya. Sampainya tak boleh nak bergerak apa. Tu guna melakukan dalam diri, ingatkan rupa solat. Nak bergerak tak boleh dah. Ingatkan takbir. Silakan rupa solat. Silakan qiyam, keadaan baca Fatihah. Silakan rakaat. Silakan i'tidah. Tu orang panggil sembahyang batin. Tu baru sampai tempatnya. Ni makan habis 3 pinggan roti, 3 biji. Syahir lagi, tarik lagi. Sembahyang batin. Ini mana? Orang panggil silap jalan. Itu masalah lah. Apa dia kata? Dia dengar Allah Ta'ala. Jangan bercakap macam tu.
Itu sebab itulah kena ada murabbi yang mahal dari segi syariat dan hakikat. Jadi bila dia buat tadi, dia kata semua aku buat tu Allah Ta'ala beritahu padaku sebab kanak-kanak tadi dia perintah suruh aku bunuh dia. Kerana dia beritahu padaku budak ni, kanak ini kalau dia balik nanti dia akan kufur. Bukan sekadar dia kufur, menarik ibu bapa kepada kekufurannya. Allah perintah suruh aku bunuh dia, minta ganti lain. Bot tadi yang aku buang, papan keping tadi tu, kerana tuan punyanya adalah orang miskin. Dia hanya dapat perbelanjaan, kesanggaan kehidupan dia dengan melalui usaha daripada ni lah. Kalau kata ni kata kutip persendirian, kutip taman. Kereta berjalan kereta, duk kutip persendirian, taman. Sini panggil macam tu tak? Tak panggil. Panggil macam mana sini? Ambil sewa. Kereta sewa. Kita bawa, naik penumpang bayar sewa sekian. Orang petani panggil kereta taman, penaman. Itu dia tu. Bila bayar RM1, RM2, dia panggil bayar tambah. Tambah berapa ni? Tambah berapa ni? 10 baht, 20 baht. Dia panggil tambah. Maka kereta ni pakai kereta menambah. Kereta kutip tambah. Kereta sewa. Jadi makna tuan punya kapal ini dia adalah orang miskin. Maka dia dapat sewaan penumpang naik, dia boleh tu. Dia sanggup anak isteri. Jadi di hadapan dia nak pergi tu ada zalim. Penzalim duk tunggu di hadapan, bila mana lalu litah kapal dia akan rampas. Tu dia. Dia akan ambillah semua dengan jalan rampas. Lalu tu aku buangkan supaya we nampak kata kapal ini rusak. Sekira-kiranya bila litah ke sana, si merompak mari tengok, kapal rusak. Dia tak berani kerana rusak ni tenggelam ni. Tapi Allah tak bagi tenggelam. Dia rusak, maka dia tak ambil. Selamat dia. Lepas tu pergilah baiki semula, tambah keping papan, tak ada masalah. Jadi dua-dua tak bersalah. Musa larang, tegur kerana zahir syariat salah. Hidup zalim bagi orang, bukan syariat zahir salah. Bunuh kanak-kanak Allah salah besar, iktikad halal kufur, syariat zahir. Tapi yang dia buat tak ada salah, kerana Allah perintah suruh dia buat. Sebab dia tu orang bersih, orang Nabi. Tapi kita tak Nabi ni, jangan Allah perintah kita ni. Allah perintah. Tu takutnya tu tempat bimbang tu. Itulah sebab tu kita kena adakan murabbi yang mahir syariat supaya dia beri huraian kepada kita. Kalau kata barang rahsia, tak boleh kita ceritakan kepada yang bukan ahlinya. Sebab itu isyarat dalam hadis, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazidis sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan berkeahlian, maknanya tunggu kiamat belah akan berlaku. Pecah. Rusak. Kenapa? Sebab itulah. Jadi ramai di kita Negeri Sembilan ni banyak nak masyhur dengan tasawuf. Jadi masyhur dengan tasawuf apa? Usuluddin, syariat, fiqh. Jangan bila sebut agama mesti tiga. Tasawuf syaratul likamalihima. Ingat tahu. Tasawuf ni syarat bagi sempurna duanya. Ada pun yang ni syarat bagi sah agama. Akidah usuluddin syarat bagi sah. Tengok iktikad tak adanya Tuhan, kufur, tak ada agama. Syak tentang kita ada akhirat. Ini. Apabila ada ni dah, kita ingat, kita kenal dah Allah Tuhan kita. Dia perintah suruh kita taat kepadanya, menjauhkan larangan. Ittaqullah. Bermakna apa? Dengan mana imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Junjung ke perintah segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Ini nak kena apa larangan, apa perintah. Bak jual beli apa larangan. Bak berniaga apa larangan. Bak bergadai, macam mana gadainya sah? Bila kita pegang barang gadaian, apa yang harus kita gunakan? Apa yang tak harus kita guna? Kadang-kadang kita gada, pegang gada motor. Kita naik uduh motor pergi pegang gada. Tu dia Jadi tak sunyi kita tiga-tiga ini. Kita nak dakwa yang ni saja, sedangkan ini syarat sempurna saja, bukan syarat bagi sah. Nak sah dia kena akidah.
Batu pentingnya akidah. Ini merupakan asas tapak untuk nak buat bangunan. Kalau pokok kayu, akar tunjang yang tu. Lepas tu naiklah batang. Tu. Naik batang merupakan tiang. Lepas tu dahan tu porok. Tapi kena bina atas asas tu lah. Demikianlah uraian mengenai dengan apa dia disebut tadi hakikat. Yang sebenar dalam pandangan hakiki ialah begitu. Pertanyaan kalau kita hakiki sungguh, kita hak Allah, bukan hak kita. Pada zahir nisbah kita pada hak kita. Pada zahir rumah hak saya. Sebab tu bila masjid tak ada hak siapa-siapa kan? Masjid ni hak siapa? Milik siapa masjid ni? Tak ada milik siapa-siapa. Sebab tu panggil Baitum min buyutillah. Sebab tu panggil rumah Allah. Kalau keliling kelalan ni, ni tuan punya rumah ni, rumah sewa ni tuan punya. Ni yang berkenaan. Manakala masjid Baitum min buyutillah. Tak ada kata rumah tak iman. Walaupun bilik khas untuk tak iman, tapi bukan milik. Siapa jadi imam, yang ni berhak duduk di sini. Siapa jadi bila, ni berhak bilik ni. Berhak bukan milik. Sebab Baitum min buyutillah, tak ada milik siapa. Tapi kalau rumah milik, itu pun selama kita tidak rampah hak orang. Kalau rampah hak orang bukan milik kita. Kalau keluar tu baik orang punya, kita duduk. Orang tak berani buat apa, kita orang yang kuasa, kita hak. Ni apa yang kata? Tak milik siapa bila. Ini syariat. Sebab tu kita tak boleh tinggal iman, Islam, ihsan, arti ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Bahkan kalau nak panggil dari segi asal pada makna al-fiqh, fiqh makna faham secara halus mengenai dengan pegangan, faham halus dari segi peraturan undang-undang zahir dan faham halus segi peraturan batin. Tu. Maka bercakap lebih pada usuluddin, fiqh dan tasawuf. Maka dalam fiqh dia ada bercaraan pula ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Bagi 4 robok. Bagi 4. Manakala tasawuf pula dah, dia ada pula ni. Maqam dia ada. Maqam muraqabah. Kita mengaji pula ada martabat dia ni. Martabat tauhid, zat, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al. Semua tu ada huraian. Sebab tu semua tu kembali pada innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya semua ilmu nak sah, dia nak sempurna, kena berguru. Jangan tak berguru. Berguru ni guru yang mursyid dalam setiap bidang. Contoh kita nak belajar cara baca Quran. Kalau tak di guru, tak pandai tajwid, macam mana tak dapat tajwid? Tak. Mesti kita belajar di guru yang pandai sebutan dianya elok, kaedah dianya elok. Kita belajar bahasa tahqiq ilmu dari segi cara membaca. Apa lagi pula guru ni pandai dia ilmu qiraat, 7 qira' dia boleh. Apa lagi lah pecahan pula 14 riwayat. Kata alif dia tak habis ilmu, tak habis. Itulah masa kita pun nampaknya sudah pun senat panggil. Senat. Panggil tak sini senat. Senat ni kalimah Arab lah ni. Ni macam kita ni. Ni yang panggil masnad ataupun musnad, tempat sandar. Apabila kita duduk ini, kita mensandarkan belakang kita di musnad ni. Maka rapatnya sutup senat. Nak pergi lain tak boleh dah. Tak boleh nak pergi dah. Kalau kata tebal lagi, patah je. Tu senat dah. Arti masa kita 10.30 senat. Suntuk habis. Nak pergi lagi lebih dah. Kerana kita ada lagi pekerjaan banyak lagi kan. Sebab tu yang kata tadi tak cukup dengan masa yang sedikit ini. Apabila nak bercakap, kau bukan senang tu. Sebab tu dah furai dari awal dulu. Dia kenal molek dulu iman, Islam, ihsan. Usuluddin, fiqh, tasawuf tu sebagai pokok-pokok huraian dia juga. Mati hidup balik tak habis lagi. Sebab tu kita di pondok mengaji tak habis tu. Dia tak ada kelulusan. Kelulusan kita buat je. Kelulusan tu, kelulusan ni, darjat tu, darjat ni. Kita mengaji cara ilmu agama tak habis. Tutuplah daripada buaya hingga pada liang. Mati dah ada ajar lagi. Tak ada. Ajar lagi tu dia ajar kubur pula dah. Nak itikad bahasa Allah tu hak, surga tu hak.
Dok ajar lagi, talqin tak ajar dah lagi. Baik. Ini rasanya begitulah, sayang sekali, tapi sekodarlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit huraian mengenai dengan beberapa hal. Kalau mengikut dalam cadangan tu banyak lagi, dan bagi saya pun kalau kata tak puas lagi, tapi apa boleh buat, kerana senak masa apa kata tadi lah, tak diizinkanlah. Maka sekadar itu, dan semoga-moga kita doa, masing-masing kita doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dipohonkan oleh Allah untuk lain kali kita dilanjutkan umur masing-masingnya dalam keadaan sihat wal afiat. Semoga diberi taufik dan hidayah, tambahkan kebaikan kepada kita. Semoga kita akan berjumpa lagi insya-Allah taala di masa yang lain, biiznihi wa iradatihi wa masyiatihi. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah dulu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.